Rumah agam terbiar yang berusia lebih 100 tahun kini menjadi milik jutawan muda. Kemudian binaan itu pun diubah suai menjadi mahligai yang cukup indah. Haris jutaan tersebut tinggal di sana bersama Ilya dan anak tunggal mereka Iris. Iris 5 tahun sukakan rumah barunya. Dia berlari-lari bebas meneroka binaan gah itu. Namun keterujaan itu hilang apabila Iris mula merasa bosan. Tambahan ibu bapa yang sibuk bekerja dan kurang meluangkan masa melayani kerenahnya. Demikianlah Iris berusaha mencari sesuatu yang menarik demi menghilangkan rasa bosannya. Dengan tidak semena-mena, dia melihat lambaian tangan kecil dari dalam sebuah bilik. Iris teruja bertemu rakan baru di saat itu. Tak teragak-agak mendekatinya. Mereka pun berkenalan dan sekaligus menjadi rakan akrab. Pada suatu malam, Haris dan Ilya pun terdengar bunyi-bunyian dari dalam bilik tidur anak mereka. Merasakan seperti ada yang tidak kena, mereka bertindak menjengah bilik itu. Mereka pun membuka pintu dan melihat Haris sedang bermain seorang diri. Sejenak, Iris pun tersenyum lalu mempelawa ibu dan ayahnya. Pa, Ma, mainlah sini, teman Iris dengan Celine main. Mereka pun berasa pelik dan cuba menyedapkan hati. Celine? Nama baru patung Iris ya? Iris kemudian bersilih ganti memandang dua pihak. Pa, Ma, takkan tak nampak Celine? Haris dan Ilya semakin heran, kemudiannya sekadar berpura-pura melihat Celine. Demikian keesokan malamnya, pasangan suami isteri itu diganggu ketika sedang tidur. Celine berdiri tercegat di pintu bilik, bahkan kali ini dia hadir dengan wajah sebenar. Lantas Ilya berteriak ketika menyedari hal itu, sekaligus mengejutkan suaminya. Sesudah kemudian Haris juga turut berteriak, dan itu mereka pun berjaga hingga ke pagi. Awalnya mereka menganggap hal itu sekadar gangguan normal di rumah baru. Sehinggalah Ilya yang terdetik mencari tahu sejarah tapak rumah itu di internet. Akhirnya mengetahui hakikat bahawa rumah agam itu asalnya milik satu keluarga Inggris, bahkan dijadikan pusat ritual aneh yang akhirnya menyebabkan anak tunggal mereka menanggung tempias sakit mistik yang cukup dahsyat. Kanak-kanak itu berperilaku seperti binatang buas yang cenderung menyerang orang di sekelilingnya. Hinggakan ibu bapaknya terpaksa mengikat dan mengurung dia di dalam bilik. Tak lama selepas itu, Celine dikabarkan mati setelah berkali-kali mencederakan dirinya. Setelah itu, rohnya seringkali berlega-lega bebas di dalam rumah agam tersebut. Setelah meneliti maklumat itu, Ilya tiba-tiba menerima panggilan kecemasan dari pembantu rumahnya. Suami isteri itu pun bergegas pulang, lantas mengegar pintu bilik anaknya yang berkunci. Menurut bibiknya, tadi Iris berteriak seakan histeria, ketika itulah pintu bilik terhempas tutup. Kerana cemas, Haris pun terdesak menendang pintu sehingga kan terenganga lalu menyaksikan adegan Iris yang pingsan hampir dibaham oleh jelmaan Celine. Azan! Hanya itu yang terlintas di pikiran Haris. Maka Haris pun melaungkan sepenuh hati. Dengan itu, Celine bertempik nyaring sebelum terlihat menghilang seakan ditiup angin. Ilya segera mendapatkan Iris sebelum mereka berdua kemudian dipeluk Haris yang menggigil. Akhirnya, kerana tragedi itu, Haris nekat menjual rumah maligai indah itu kerana yakin walaupun rumah agam secantik apapun ia
binaan itu tetap rumah agam yang menyimpan berbagai kenangan hitam. Kisah yang kedua yang saya nak sampaikan ialah pengalaman seram sewa bilik rumah wanita aneh. Pengalaman tinggal serumah dengan seorang wanita pelik menjadikan Mira, bukan nama sebenar, kini berusaha mencari rumah sewa baru berhampiran tempat kerjanya. Kongsinya, biarpun sudah tidak lagi tinggal bersama bekas teman serumahnya itu, namun dia tidak boleh melupakan apa yang berlaku. Membuka cerita, Mira berkata dia mencari rumah sewa di kawasan Petaling Jaya selepas mendapat pekerjaan baru sekitar awal tahun lalu. Selepas melihat iklan bilik sewa yang diiklankan oleh Siti, bukan nama sebenar, Mira terus berminat untuk menyewanya dan terus menghubungi Siti. Siti merupakan seorang wanita bujang berusia 38 tahun. Dia sebelum ni sememangnya tinggal seorang diri di kondominium yang dibelinya. Namun dia berniat menyewakan salah satu bilik kerana tersedar dirinya berasa sunyi dan memerlukan teman, kata Mira. Tambah anak kelahiran sebuah negeri di utara tanah air itu lagi. Rumah Siti yang bersih dan kemas menjadikan dia berniat untuk menyewa rumah di situ. Siti juga merupakan seorang wanita yang baik, peramah dan gemar memasak, menjadikan Mira selesa untuk berkawan dengannya. Namun selepas sebulan, Mira mulai menyedari perangai Siti yang aneh dan kadangkala agak menyeramkan. Siti memberitahu saya bahawa dia merupakan seorang doktor, namun saya tidak pernah melihat dia keluar dari rumah untuk ke tempat kerja. Malah dia juga sebenarnya tidak pernah keluar rumah sama sekali, dan saya juga heran bagaimana dia boleh mendapatkan barangan memasak yang digunakan untuk memasak setiap hari. Saya fikir mungkin dia membelinya secara online dan dihantar ke rumah, kata Mira. Siti juga gemar duduk di dalam gelap di rumah dan akan mematikan lampu pada waktu malam. Ujar Mira, dia berasa kurang selesa berada dalam gelap pada waktu malam. Namun dia takut untuk memandai-mandai di dalam rumah itu kerana memandangkan dia hanyalah penyewa. Siti juga hanya akan mandi sehari sekali, iaitu pada waktu tengah malam. Malah dia juga akan menyanyi lagu-lagu menyeramkan ketika mandi yang menyebabkan Mira tidak selesa. Sepanjang tinggal di rumahnya, saya perasan Siti hanya akan mandi selepas pukul 12.30 malam, dan ketika itu dia akan menyanyi lagu-lagu yang membuat bulu roma saya meremang. Dia juga akan mandi dalam keadaan gelap, dan selepas mandi ada kalanya dia akan ke dapur, katanya untuk memasak, kata Mira. Keadaan itu yang berlanjutan berbulan lamanya menjadikan Mira semakin ketakutan dan mulai kurang selesa dengan Siti. Dia mulai menyuarakan kebimbangannya itu kepada Siti. Namun Siti hanya mentertawakan Mira dan berkata perkara tersebut bukanlah sesuatu yang pelik. Mira kemudian mula terfikir untuk berpindah keluar, namun dia berasa dilema memandangkan bayaran sewa yang dikenakan Siti cukup rendah. Selain lokasi rumah itu yang terletak hanya 5 minit dari pejabat Mira. Memandangkan saya baru sahaja mula bekerja, maka gaji yang diterima pun hanya cukup-cukup makan. Saya juga perlu menyara ibu di kampung, lalu saya berasa serba salah sekiranya perlu berpindah, jelasnya. Namun Mira akhirnya nekat berpindah keluar selepas dia beberapa hari berdepan insiden bekalan elektrik tiba-tiba terputus ketika dia mahu mengaji pada waktu malam. Pernah satu ketika selepas menunaikan solat Isyak, saya mahu mengaji di dalam bilik. Namun sebaik saja saya memulakan bacaan, lampu rumah terus terpadam menyebabkan saya terkejut dan terus berlari keluar bilik. Siti pula menjelaskan bahawa ia perkara biasa menyebabkan saya semakin tidak selesa dengannya.
dan tak paham apa yang dimaksudkannya sebagai perkara biasa, kata Mira. Insiden itu berulang lagi selama beberapa kali menyebabkan Mira terus berpindah keluar karena dia yakin ada yang tidak kena pada Siti dan rumahnya itu. Kini dia menumpang di rumah sepupunya buat sementara waktu sebelum mencari rumah sewa baru. Sorry kawan-kawan, hari hujan, sebab itulah bunyi bising sangat. Itu dia kisah daripada saya untuk kali ini. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like, subscribe, dan support channel saya ya. Bye bye, terima kasih.